Kepada anda yang baru saja menonton Malaysia hari ini bersama saya M. Zulkifli dan juga Nurul Faryaon. Ramai betul yang bernama Nurul. Cahaya. Percaya. Di Jumaat ini ya. Okey, dan seterusnya seperti kita sebutkan tadi semalam sebenarnya kita dah bercerita mengenai sindrom Asperger ini yang bukan di bawah spektrum autisma yang jadi semalam kita bicarakan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Asperger, bagaimana apakah simptom-simptomnya juga dan juga persepsi masyarakat dan cabaran bagi mereka yang menghadapi Asperger dan juga ibu bapa. Jadi hari ini kita nak Jangan lebih mendalam lagi Yang Zul related daripada topik semalam yang Zul bawakan tu bersama dengan Dr. Hasnah Toran, Ketua Penyelidik Makmal Pembelajaran Autisma Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat datang lagi Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Okay, Doktor, semalam kita dah bercerita mengenai dan penonton kita kongsi dengan penonton apa yang dimaksudkan dengan Asperger, dan dari itu semalam juga kita lihat ada satu bingkisan mengenai seorang adik yang menghadapi Asperger, dan dari cerita itu beliau ada kata I have no friends, dia kata saya tak ada kawan. Dan persepsinya orang mungkin ada kurang waras ataupun sebab kita tak mengenali apakah yang dimaksudkan dengan Asperger. Jadi secara amnya bagaimana komen doktor? Memang Asperger yang merupakan sebahagian daripada autism memang banyak salah faham tentang kekurangupayaan ini. Jadi kalau kita tengok classical autism tu, dia punya masalah dia ada 3, komunikasi, kemahiran sosial dengan imajinasi. Jadi kalau kita kata isu ni masalah imajinasi, susah nak faham kan? Kalau kita kata dia ni buta, dia ni pekak, dia ni ada kecacatan fizikal, orang faham. Tapi bila kecacatan dalaman ni orang tak faham, bila tengok dengan mata kasar, there's nothing wrong with the child. Ini yang kita katakan sebahagian daripada hidden disabilities atau kekurangupayaan tersorok. Jadi kalau kita kata classical autism tu tadi komunikasi, sosial dan imajinasi, yang Asperger pula dia komunikasi dia selalunya okey, kognitif dia pun selalunya okey. Yang masalah besar dia adalah kemahiran sosial. Apa tu kecacatan sosial kan? Jadi orang yang ada Asperger syndrome tu, dia tak boleh nak baca apa fikiran orang. Contohnya saya duduk di sini dan anda berdua sebagai host, dalam fikiran anda mesti fikir Dr. Hasnah ni nervous ke? Dr. Hasnah ni boleh you have thoughts about what I'm thinking. Tetapi orang yang ada Asperger syndrome, dia tak mampu nak dalami apa orang lain fikir. Maknanya tak boleh baca mimik muka. Dia tak boleh baca mimik muka, sign language dan sebagainya. Dan dia punya pemikiran very literal. Kalau you cakap tu, itulah yang dia percaya. Dan kita kan bahasa kita kadang-kadang berlapik kan. Contohnya di sekolah ada satu kes pelajar-pelajar dia bising. Cikgu masuk, cikgu kata siapa buka mulut, cikgu sumbat dengan kapur. Cikgu cakap macam tu. Budak yang ada Asperger ni balik ke rumah tak buka mulut, esok pagi tak buka mulut. Mak dia kata kenapa anak tak bercakap, tak buka mulut tak ni. Mak dia pergi ke sekolah, rupanya ada seorang cikgu kata kalau buka mulut sumbat dengan kapur. So it's very literal dia punya thinking tu. Maknanya doktor, kanak-kanak yang menghidapi Asperger ni dia dikategorikan sebagai lurus bendul. Macam tu ke? Kadang-kadang dalam bahasa kita ada dikata, kalau bahasa Inggeris kita square peg, katakan square peg, lurus bendul, so on and so forth. Itu maknanya itu boleh menimbulkan kadang-kadang masyarakat kita ni bila ada orang begitu, dia cuba macam dimain-mainkan. Psychologically manusia ni kalau ada satu fenomena yang dia tak faham, dia punya reaksi selalu negatif. Sama ada dia orang ni akan jadi mangsa buli, mangsa ejekan, mangsa senda gurauan. Walaupun dia orang ni ada masalah sosial, tetapi dia orang ada perasaan. Itu dia sebab kalau mereka yang bergaul dengan mereka yang mempunyai Asperger ni, kalau kita lihat daripada contoh yang diberikan semalam juga, mereka agak cemerlang dalam akademik. Jadi bila kita lihat macam kenapa pula dia boleh buat matematik, tapi kenapa dia tak boleh faham apa yang kita katakan macam mana nak adaptasi dengan masyarakat. Kadang-kadang itu pun satu masalah sebab autism ni di Malaysia dikategorikan bawah masalah pembelajaran. Bila disebut masalah pembelajaran, orang fikir tak boleh belajar lah. Tetapi actuallynya Asperger syndrome ni dia adalah sejenis autism yang kognitif dia tipikal ataupun normal. Dan kadang-kadang even ke depan daripada kanak-kanak yang lain. Jadi dari segi akademik memang tak ada masalah. Jadi ibu bapa pun kadang-kadang bila kita kata anak puan ada autism atau anak puan ada Asperger, dia kata tapi anak saya belajar okey. Itu dua perkara yang berbeza. Kebolehan untuk belajar itu satu hal, kemahiran sosial dia satu hal. Jadi bila kita nak tengok anak kita kena tengok as a whole kan. Dan kita kata kalau kebolehan belajar dia okey, sosial dia pun okey. Macam tu. Jadi bagaimana masyarakat ni nak menerima, macam nak
bersama-sama dengan anak Asperger ni? Saya rasakan masyarakat kita, anak-anak murid kita di sekolah, di mana-mana pun, saya rasa nombor satu yang golden rule-nya, always be kind to people. Okay. Tak kira orang macam mana pun, always be kind, don't be cruel. Kalau kita boleh ajar nilai ni kepada anak-anak kita semua, tak kira lah orang tu datang kulit dia lain daripada kita ke, bentuk badan dia lain daripada kita ke, perangai dia lain daripada kita ke, kita boleh terima kan. Tetapi bila kita sebagai dewasa kan, kita pun cara kita layan orang yang lain sikit pada kita menunjukkan contoh yang tidak baik pada anak-anak kita kan. Kadang-kadang tu dijadikan bahan jenaka, gurauan. Kita ingat it's harmless, but actually makan dalam kan. Disimpan. Itu ada kalau sebagai ibu bapa juga, doktor ya. Kalau dari segi pergaulan anak-anak kita selalu nak kawal juga. Kalau anak kita kata ada seorang budak ni kat sekolah, dia ni ganjil, weird lah. Okey, tak payahlah kawan dengan macam tu. So that's a teaching moment. Itu adalah satu waktu yang baik untuk kita ajar anak kita untuk macam mana nak menerima orang yang berlainan pada kita. Sebab anak kita ni nanti akan keluar daripada rumah kita, akan bercampur di college dan sebagainya. Jadi kita nak equip anak kita dengan kemahiran untuk menerima orang lain seadanya. Mana ada manusia yang sempurna kan? Ya. Dan apa lagi agaknya mungkin doktor boleh kongsikan luahan ibu bapa mereka yang mempunyai anak autisme ataupun yang Asperger ni? Selalunya penerimaan. Kalau kita fikirkan kekurang upayaan ni anugerah Tuhan. Contohnya ada manusia dijadikan hitam manis, ada manusia dijadikan ada mata bulat sebagainya ini, dan autisme itu pun adalah satu anugerah juga. Dan bagi saya rasa kadang-kadang mereka ni dihadirkan oleh Tuhan ke dunia untuk mengajar kita the so called manusia normal ni untuk melihat dunia daripada perspektif yang berbeza. So dengan adanya mereka ni, dunia kita menjadi lebih luas. Jadi so, kita terima mereka sebagai anugerah, dan saya rasa ibu bapa kebanyakan yang saya jumpa positif tentang anak mereka. Tetapi bila datang tekanan dari luar, nak hantar anak ke sekolah, sekolah tak nak terima, pergi ke playground, pergi ke taman permainan, anak-anak jiran kata, "Oh, budak gila datang." Jadi masalah tu bukan dari autisme tu, tapi masalah daripada masyarakat sekeliling. Itu dia. Jadi mungkin saranan doktor kepada keluarga yang mempunyai anak-anak yang sebegini, istimewa seperti ini. Ibu bapa semestinya mesti mempersiapkan diri. Ini anak kita, jadi kita kena siapkan diri macam mana nak bantu dia. Contohnya untuk anak-anak yang ada Asperger ni, kita kena ajar dia secara langsung. Daripada kecil, ajar macam mana nak salam, ajar macam mana nak tanya apa khabar. Jangan kita anak ada perangai yang pelik sikit, simpan kat rumah. Sebab bila kita bawa keluar tu, lagi banyak kita bawa keluar, itu adalah praktis untuk dia. Cari tadika yang dia punya pengurusan tu open minded, yang mau menerima anak kita, sebab kerana dia punya kekurang upayaan tu dari segi sosial, maka peluang untuk bersosial dengan anak-anak yang sebaya, dengan orang lain tu adalah satu perkara yang penting. Okey, terima kasih kita ingin ucapkan pada Dr. Hasnah Toran, Ketua Penyelidik Makmal Pembelajaran Autisme UKM. Itulah dia, semalam kita dah bawa ke apa yang dimasukkan Asperger, dan hari ini mengenai bagaimana menangani persepsi dan peringatan juga daripada doktor. Kalau kita berprasangka baik, itu yang paling penting. Be kind to people. Golden rule. Itulah golden rule yang harus diingat ya. Masyarakat sebenarnya perlu main peranan penting lah juga kan. Kerana jangan adanya sikap pilih kasih. Menghukum atau menghukum. Betul. Kalau ada yang berlainan sedikit, terus kita menghukum ya. Terima kasih doktor. Sekali lagi kita ucapkan kepada doktor. Okey.